Kita ada perkongsian bersama dengan individu yang cukup berbakat, mempunyai bakat yang tersendiri yang diingati. Itu dia Ujang ataupun nama sebenarnya Ibrahim Anun. Kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum. Hello. Masya Allah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Abang Ujang sekarang kat mana? Sekarang dekat rumah saya ni. Okey. PKP ya? Rumah di Puchong ke? Keluar kat rumah lah. Keluar ke dapur. Ke dapur. Itulah kan biasalah semua orang PKP. Mungkin nak kongsikan sikitlah perkembangan sekarang ni, apa yang Ujang buat. Sebelum ni saya tahulah saya buat majalah kan. Kemudian saya menerbitkan filem dengan sesama satu company, Jibam. Dah tayang dulu 2 tahun lepas. Kemudian saya buat houseboat di Tasik Bintai. Tapi sebab PKP ni tak boleh pergi dah, tak boleh keluar sepadan. Jadi duduk kat rumah main dengan kucing lah. Okey, kita melihat bagaimana bakat kartunis Ujang sendiri kan dalam melemparkan idea-idea yang mencuit hati melalui majalah dan sebagainya. Dan kita tahu kartunis Ujang sendiri melalui satu fasa gelap, dan mungkin ini yang kita nak kongsikan, nak bawakan di MHI kepada penonton MHI sendiri berkenaan dengan... Lama sangat dah cerita tu. Lama sangat dah cerita tu. Lama sangat cerita. Tapi ini mungkin menjadi juga kepada mereka yang baru kan. Sebab tadi kita bercakap berkenaan dengan bagaimana move di usia muda. Jadi kartunis Ujang sendiri mempunyai pengalaman itu. Mungkin boleh kongsikan kepada kami lah bagaimana sebab difahamkan kerana tidak patentkan karya-karya kartunis Ujang sendiri. Jadi mungkin itu. Saya buat majalah tu tahun 90-an. Tahun 90-an. Masa tu dekat Malaysia ni intelek property ni bukan satu benda yang orang biasa dengar lah. Sebab masa tu lawyer yang ada pun yang buat intelek property ni, tak silap saya ada 6-7 buah company je masa tu. Dan kebanyakannya kita merujuk di Filipina. So bila tak adanya knowledge tentang intelek property ni, jadi saya berkarya macam tu je lah. Orang kata kita buat, kita rasa kita punya lah kan. Tapi at the end of the day, rupa-rupanya benda ni kita kena daftar, kita kena register. Maknanya nama, kalau kita buat majalah tu, typo tu, tulisan tu, sebarang hasil karya kita perlu didaftarkan, ditrademarkkan, baru kita punya. Kalau tidak, orang lain claim, kita jadi macam apa yang saya hadapi lah. Okey. Sebab bila yang dikongsikan tu sehingga ke fasa muflis kan, sehingga ke fasa bankrupt, ini adalah mungkin membuka mata kartunis-kartunis yang lain yang juga memulakan dalam era yang sama, bidang yang sama. Jadi bagaimana nak dikatakan dengan nasib yang dibela kartunis yang akan datang ini, yang mereka mempunyai bakat, mereka mempunyai hasil karya yang luar biasa, tetapi nasib mereka yang di negara kita ni, bagaimana kita melihatnya? Mungkin komen sikit. Kita selalu buat as a public awareness lah. Kita selalu cerita tentang keperluannya mendaftarkan hak karya ni. Dan saya pun ada buat dekat YouTube juga tentang trademark ni, macam mana kita nak patentkan karya-karya kita supaya selamat karya ni dan tak diambil kesempatan oleh pihak lain. Dan kadang-kadang kita buat benda tu, kita lukis, kita hasilkan idea. Memang kita sebagai pengarya kita kata kita punya lah, kan? Siapa lagi punya? Macam kita buat satu binaan dekat rumah kita, buat kebun ayam lah. Kita beli paku, kita buat sampai siap, tentu kita jaga kebun ayam kita, kan? Rupanya dalam berkarya ni lain, dia kena trademark, tu perlu, sangat-sangat perlu. Okey, jadi selepas diisytiharkan muflis itu, apa kata orang tu pengajaran dan juga bagaimana Ujang sendiri menghadapi hari-hari seterusnya lepas tu, bagaimana keadaannya selepas itu? Macam kes saya mungkin agak luar biasa sikit lah. Yang pertamanya sebab saya masa tu ada ramai pekerja, saya ada 70 orang pekerja. Kartunis saya dalam syarikat tu ada 45 orang. Jadi bila kita mengalami masalah kewangan ni, memang teruk lah. Teruk lah sebab dia melibatkan jumlah yang banyak.
macam saya punya printing saja, percetakan saja, sebulan kita cetak 300,000. Kalau RM1 10 sen katakan satu majalah, untuk sekali cetakan dia kita dah ada 300,000. Dengan 3 bulan kredit kita dah ada 900,000 hutang kita kalau production tu tak jalan. Jadi bila saya menghadapi masalah ni, yang pertama sekali saya hutang paling besar printing lah, percetakan. Saya ada hutang 1.2 juta dengan printing. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita buat kodenya macam mutual understanding dengan percetakan. Dia ambil syarikat kita sementara untuk control financial kita. Nak tolak hutang dia. Bila habis hutang dia nanti dia akan pulangkan balik. Dia akan pulangkan balik syarikat kepada kita untuk selesaikan 1.2 juta ni. Okey. Tapi benda tu tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Oh, okey. Sebab bila saya saya bayar over lah, saya dikeluarkan daripada syarikat dan printing ambil alih penerbitan tu. Jadi saya balik kampung. Saya balik dengan keadaan selas pinggang, saya bankrupt. Jadi masa tu belum declare lagi, belum pergi ke insolvency lagi. Saya tak tahu lagi sebab kita dalam keadaan panik. Panik sebab bila kita ada rumah, kita ada tanggungan yang besar, kita ada kereta sampai 2 biji, 3 biji. Maknanya semua akan sangkut. Semua akan sangkut ni. Rumah kita tak boleh nak bayar, kereta tak boleh nak bayar. Kemudian saya ada kedai juga. Banyak sangat tanggungan tu. Jadi apa yang saya buat masa tu, yang pertama kecilkan kos lah. Balik kampung dulu. Sebab rumah dah tak ada. Kan, tumpang rumah orang tua. Duduk rumah orang tua. Jadi di kampung saya buat kerja-kerja kampung lah. Saya melukis di kaki-kaki lima, di Pekan Bahau. Kemudian ada beberapa orang kawan di kampung yang sama-sama macam kita juga, pelukis yang orang kata gelandangan lah. Melukis tepi-tepi jalan dia macam tu. Saya campur dia orang. Dan kita sama-sama buat kerja tu. Jual labu sayur di masa tu ada pesta PD kan, pesta polisian setiap tahun ada. Kita buka gerai, jual labu sayur, jual gelang tepi-tepi jalan. Jadi asalkan benda yang boleh mendatangkan duit kita buat lah. Ya. Dan pengalaman ini juga kita ada juga terbaca di Facebook, kartunis Ujang kongsikan kan dalam dialek Negeri Sembilan, macam perkongsian macam tips lah, kalau kawan-kawan datang tu janganlah masa ni nak bagi nasihat nanti kena sepak terkajang pula kan. Jadi bagaimana apa yang membuatkan kartunis Ujang itulah memberi sedikit ilmu apa yang melalui pengalaman kartunis Ujang sendirilah. Dia satu yang kita kena ketahui, bukan masalah dari segi ekonomi saja. Dia yang pertama sekali, yang paling teruk sekali, mental. Tekanan. Kita akan rasa macam saya, rasa inferiority complex. Kita daripada pengarah urusan, kita ada ramai pekerja, tiba-tiba kita melukis kat tepi jalan kan. Dan kita pula orang kenal. Jadi kadang-kadang benda yang simple-simple sangat, tapi sebab dia lebih kepada emosi kan. Pernah satu orang perempuan dengan anak dia berjalan, anak dia tunjuk dekat mak dia, "Mak, Ujang," dia kata. "Ujang lukis tu." Mak dia kata, "Kau gila, Ujang lukis tepi jalan," dia kata. Mak dia tak percaya. Jadi kita bermain dekat dalam dia, emosi kita tu. Kita rasa ego kita macam-macam lah. Yalah. Jadi dalam proses tu pun ambil masa, saya ingat dekat setahun. Saya mengalami rasa tekanan, depres, rasa murung. Lama, dekat setahun lebih. Jadi saya pergi ke Tasik Kenyir. Saya tukar bidang daripada apa ni tadi, saya buat houseboat lah. Saya tumpang bot-bot kawan dan buat trip-trip. Bawa orang masuk hutan, mancing, kemah. Dan itu jadi terapi lah pada saya. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Adakah masih lagi mengambil tahu tentang keadaan di galeri-galeri pelukis, rakan-rakan seperjuangan yang sama naik pada ketika Ujang, juga komik-komik yang lain, kartunis-kartunis yang lain, bagaimana? Masih. Saya juga dengan Rumah Komik Malaysia, Rumah Kartun dan Komik Malaysia yang ada di Botanical Garden. Dekat sana dihimpunkan semua karya-karya pelukis daripada sebelum zaman perang sampai era terkini lah. Dan ada ramai, saya rasa dalam 2,000 orang kartunis ada kat sana. Jadi kita boleh tengok karya-karya original, lukisan tahun-tahun 30-an, 40-an, pasca merdeka, ada dekat sana. Jadi saya melibatkan diri dengan Rumah Kartun ni. Dan kita ada pameran di Muzium Negara, di Muzium Terengganu, dan saya kadang-kadang kalau ada masa saya akan join lah, ikut sama.
Itu dia. Dan mungkin bagaimana ya untuk memberi semangatlah kepada mereka yang kadang-kadang minat ni tidak terbatas di situ sahaja kan. Kita mengharapkan minat kita ni ada membuahkan hasil juga di masa akan datang. Melihat kepada mungkin permintaan sekarang ini tidak seperti dulu. Kan permintaan untuk melihat naskahnya, melihat komiknya tidak seperti dulu. Bagaimana? Adakah hala tuju sebagai seorang kartunis ni sangat limitasinya itu hanyalah di situ saja? Mungkin komen daripada Ujang. Saya tak rasa dia limit dia sampai dekat situ. Malah sebenarnya berkembang. Kalau kita tengok sekarang ni dalam era digital, kartun kita dekat Malaysia ni ramai yang buat joke-joke luar negeri dah sekarang. Bawa animasi. Kalau pernah, kalau saya boleh sebutkan beberapa animasi yang kita tengok daripada luar negeri, sebenarnya dibuat oleh anak-anak tempatan. Buat di Malaysia. Jadi kita gunakan platform yang ada. Dan saya sendiri pun bila saya balik daripada Tasik Kenyir, saya duduk ke Kuala Lumpur ni, saya belajar balik macam mana nak buat digital, lukisan digital, macam mana nak gunakan Facebook, social media yang ada sekarang ni. Maknanya kita terpaksa ikut perkembangan lah. Dan bagi saya kartun itu lebih mudah lagi berkarya, sebab dulu kita buat majalah 2 minggu baru orang dapat tengok di pasaran. Tapi sekarang tak payah sekarang tak payah dia looking dia boleh masuk Instagram, boleh masuk Facebook dan dia dapat feedback terus. Dan daripada situ dia boleh jual merchandise, dia boleh buat macam-macam. Saya rasa kartun yang ada sekarang ni dia lebih advance daripada zaman saya lagi. Jauh sangat. Betul. Jadi mungkin Ujang melihat sendiri cabaran menjadi kartunis pada era 90-an dan juga pada masa kini. Apa cabaran yang paling ketara sekali yang Ujang lihat? Banyak ya. Sebab dulu kita punya peralatan yang kita gunakan pun sangat limited. Semua manual. Kita gunakan pembali set square, kita gunakan bromide machine. Kalau sebut orang tak dengar, orang tak faham. Letter set, semua kita buat secara manual. Tapi sekarang ni satu orang kartunis dia boleh keluarkan buku dia sendiri dengan teknologi yang ada sekarang. Sangat mudah. Sangat mudah. Saya satu soalan sebab saya dulu memang seorang pembeli tega majalah Ujang ni masa sekolah asrama ni, bawa student masuk, tak boleh bawa masuk tu. Itu spot check kan, kantor tu. Tapi macam mana kalian, sebab kartunis ni bukan sahaja pandai melukis kan, kena pandai melukis sebagainya, tetapi idea-idea yang kelakar, yang mencut, kita kadang-kadang gelak-gelak sampai keluar air mata baca majalah Ujang tu. Bagaimana perlu seimbang, perlu seiring kan, sebab sebenarnya kartunis ni dia orang ni memang dah, itu dia kata talent tu, bakat tu. Dia orang memang dah ada funny bone ni. Kadang-kadang kartunis kita tengok muka dia macam pecah rumah kan, tapi kelakar. Jadi saya bila muka dia dah kelakar dah. Banyak kartunis kita akan tengok dia punya talent tu daripada karya-karya yang dia hasilkan. Memang itu diri dia, dalam diri dia ada. Dalam seorang yang pelawak. Jangan. Kalau dia pemarah macam mana dia nak lupa kata? Tak, sebab kadang-kadang macam lawak tu kita terfikir. Dia nak menghiburkan orang kan. Dia sendiri kena seorang yang memang seorang yang happy go lucky kebanyakan. Kalau ada pendiam pun dia masih ada lagi dia punya sense of humor tu. Maksudnya mungkin daripada percakapan, daripada karya dia, daripada banyaklah kita tengok. Personalitinya kena samalah dengan apa yang kita baca dengan apa realiti individu itu. Sebab tu kita tak jumpa pembunuh kartun kan. Okey, sebab dulu kabarnya hampir 400,000 naskah dikeluarkan dalam masa sebulan. Tahu 400,000 naskah yang diedarkan dan sebagainya. Jadi macam mana, seberapa kerap dilakukan hasilnya? Adakah penceritaan itu dilakukan setiap hari? Perlulah brainstorm, perlulah memikirkan jalan cerita. Sebab jalan cerita yang kita kena ada brainstorm sebab buat kartun ni sebenarnya satu benda yang sangat susah sebenarnya. Sebab tu pertama kita cari yang ada talent, yang ada bakat. Kemudian dia peka dengan keadaan sekeliling. Maknanya dia boleh berkarya, dia boleh absorb semua current issue dalam karya-karya dia supaya relevan. Kemudian setiap satu majalah tu kita kena brainstorming. 1 minggu, 2 minggu awal kita kena duduk berbincang dah. Sampai kita dapat kualiti yang terbaik dari segi stroke dia, dialog dia, panel dan semualah. Ada quality control tak? Maknanya sebelum diedarkan di percetakan, pastinya ada setiap perkataan, setiap lukisan di QC kan terdahulu.
Ada. Saya sendiri akan tengok. Masa saya menerbitkan majalah Ujang, saya sendiri tengok setiap karya yang dilukis oleh kartunis. Even sebelum dia siap lukis pun kita dah tengok dah. Daripada lukis pensel tu kita dah tengok dah. Kita dah betulkan. Sampai kita luluskan baru dia boleh terbit. Sebab kita jaga kualiti. Itu dia. Okey dia. Karya agung kita boleh katakan karya agung daripada kartunis Ujang sendiri. Ujang, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami di MHI, berkongsi banyak sangat cerita. Alhamdulillah. Kita mungkin kalau ada kesempatan nak bawa kan Ujang lagi sekali ke datang ke sini ke, insya-Allah nanti. InsyaAllah cukup dah, saya memang tak ada apa nak buat kat rumah ni. Boleh bawa sekali nanti kucing Kalau nanti. selalu minta secara live ni, insya-Allah dapat. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih saya jumpa. Assalamualaikum. Jaga diri ya. Waalaikumsalam. Itu dia tadi. Kartunis Ujang, Ibrahim itu nama Anon. sebenarnya Ibrahim Anon.